Astagfirullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaih. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti Rasulillah wa ashabi Rasulillah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadi masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Tafsir Al-Aruf surat 42 bahasa Al-Qur'an. Maka bermula misal mereka itu seperti beberapa sahaya dikasih orang mereka itu kepada sultan, maka seorang yang diambil oleh sultan jadilah dia mulia, dan seseorang yang tidak diambil maka tinggallah memelihara dia akan binatang, maka tiada juga datang engkau ke tempat orang yang itu. Jadi sebelum ni kita menceritakan tentang ahli taat dan juga ahli maksiat. Ahli taat dan ahli maksiat. Maka pada zahir orang yang melakukan taat dan maksiat itu adalah orang yang melakukan. Zahir pada melakukan taat, orang itulah yang melakukan taat. Kita lah yang datang masjid, kita lah yang memilih datang masjid. Kita memilih untuk bangun, untuk datang ke masjid. Orang lain tidur. Ada? Ketorang hati kita nak pergi masjid. Lamun bona datang pergi masjid ni. Pergilah kita tu. Tu pergilah masjid. Sampai di masjid, kita pun baca Quran, kita pun salat dan sebagainya, yang mana sebelum itu kita tak boleh pun benda tu. Jadi bertambah kuat amal kita, bertambah ketaatan kita, bertambah kebaikan kita, dan juga bertambah baik akhlak kita. Dulu kita pemarah, dulu kita tak sabar dan sebagainya, maka kita bertambah baik mengikut apa yang kita inginkanlah. Orang yang datang masjid ni semua keinginan dia, semua keinginan, walaupun kawan dia ada datang, tapi tetap keinginan dia. Kalau orang tak ada keinginan datang masjid, mesti kena tarik dengan tali. Ada tak yang datang dia tarik dengan tali juga? Tak ada. Ada tak yang kena heret tadi datang sini? Tak ada. Kalau tarik baju kena heret? Tak ada. Jadi maksud datang itu di atas kehendak kita. Maka kita melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Maka disebut bahawa orang yang melakukan ketaatan dan kebaikan itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan lain, Allah Subhanahu wa taala yang ingin memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat dia. Jadi bagi orang yang perasan, maka dia akan nampak kemuliaan Allah pada diri dia melalui amal dia.
Kalau orang tak nampak, maka itu berbahaya, datanglah penyakit bahaya. Bila orang melakukan taat, dia tidak nampak kemuliaan Tuhan pada dia, maka ianya berbahaya. Boleh membinasakan amal ibadat itu. Jadi kalau selama-lamanya kita rasa kita yang datang masjid, kita yang pilih, kita yang rajin, kita yang mengaji, kita yang baca kitab, orang lain semua malih. Kita ajak kalah. Jadi sentiasa kita rasa kita yang pilih, kita yang sebagainya, akhirnya akan datang penyakit yang berbahaya. Nama dia mungkin ujub, nama dia mungkin takabur dan sebagainya. Sebab dia hanya merasakan dia sahaja yang melakukan kebaikan itu. Dia sahaja yang melakukan kebaikan itu. Jadi berbahaya. Sebab itu selepas kita melakukan ketaatan demi ketaatan, maka disebut dalam kitab ni apa? Maka disebut di sini diumpamakan seperti kita berada di sisi raja, maka sudah pasti kita dimulakan oleh raja itu. Bermaksud kita hampir pada Allah SWT. Itu maksudnya. Apabila kita melakukan kebaikan demi kebaikan, itu bermaksud kita berada di sisi Allah SWT. Diumpamakan orang yang berada di sisi raja. Bila orang berada di sisi raja ni apa sifat dia? Raja ni kaya, raja ni baik hati, raja ni pemurah. Jadi bermaksud beruntung orang yang dapat duduk di sisi raja. Beruntung orang yang berada di sisi raja, menghadapi raja. Bahkan disebut di sini mengatakan apa? Maka kehidupan dia mudah. Sebab apa? Raja yang bagi dia makan. Dia tak usah payah. Tetapi sekiranya orang tu tak hampir pada raja, maka dia cari makan sendiri. Meletihkan dia cari makan sendiri. Cari duit sendiri, kono bekerja betul-betul. Tapi kalau orang hampir kepada raja, dia mudah. Sebab makan minum semua raja yang bagi. Maka itu diumpamakan sebegitu, dimuliakan oleh raja itu. Jadi tanda Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita melakukan ketaatan. Bila kita melakukan ketaatan demi ketaatan, itu tanda Allah Taala memuliakan kita. Bermaksud ketika bertambah amal kita, maka yang dipandang mulia itu bukan diri kita, bukan kita memandang kemuliaan diri kita, tapi kita memandang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita kebaikan. Baru selamat kita. Semakin bertambah amal kita, semakin bertambah ibadat kita, yang kita lihat adalah kemuliaan Allah yang memberikan kita ibadat. Itu baru selamat. Jadi saya tak ada apa-apa. Saya tak ada kekuatan pun. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya. Bukan. Jadi kita tak ada kemuliaan kepada Allah. Kita hanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selamat amal kita. Bila kita berhenti memandang amal kita, maka amal kita selamat. Ini amal yang baik kita rajin sembahyang, rajin masjid, maka kita pandang kemuliaan Allah kepada kita. Bukan diri kita. Diri kita tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi, maka selamat amal kita. Kalau orang diberi bantuan seluruhnya, baju orang beri, seluar orang beri, seluar dalam pun orang beri, duit poket pun orang beri, maka layak akan dia berasa sombong dalam hidup dia? Tak layak dia rasa sombong. Dia tak minat sombong pun. Sepatut dia. Tapi kalau dia sombong juga, maknanya orang tak tahu diri dah. Bawa kereta besar, menyombong tu dah.
Dia tengok, kata pinjam kata tu. Kita pinjam tapi dia punya sombong lain macam. Dia pinjam, mungkinlah seminggu dia pinjam. Masa dia pinjam kereta tu, berlagak waktu dia. Kalau apa dia pulang kereta balik, maksudnya nak kaki je. Kita pula yang ada motor ni, kereta kaki dia kan. Masa kita naik motor, dia nak kereta besar, dia berlagak. Tak saudara kita pinjam, dia berlagak betul. Seminggu dia pulang balik kereta tu, maksudnya nak kaki, kita pula. Jadi bermaksud kebaikan yang kita lakukan adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Kenapa? Sebab hasil kita tabaruk pada Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita ingin hampir pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kita kebaikan itu kebaikan. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Quran sebut alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi itu syiar kita sebenarnya. Itu syiar kita dalam hidup. Bahkan itu syiar orang nak masuk syurga. Akhirat nanti lepas dari timbanglah segala kebaikan, segala kegiatan di padang mahsyar, maka berjayalah orang yang banyak amal dia. Maka meniti titian siratul mustaqim, berjaya dia melepasi titian siratul mustaqim, maka tinggal nak melangkah dalam syurga sahaja. Sebelum melangkah masuk syurga, maka syiar dia apa? Syiar dia orang akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bermaksud orang masuk syurga penuh dengan beradab akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud manusia masuk syurga beradab dengan akhlak yang sebenar, ataupun orang masuk syurga dengan memahami hakikat diri kita tu siapa. Yang kita nak masuk syurga di hadapan ni, siapa kita ni? Yang kita nak masuk syurga di hadapan ni, kita ni siapa? Dulu kita banyak beramal dulu, kita banyak salat dulu, kita banyak bersedekah, kita galak pergi Mekah, umrah banyak kali. Kita banyak berzikir di dunia dahulu, kita banyak baca Quran dahulu. Tidak kena beradab sebelum syurga. Apa adab dia? Adab dia, kamu itu hakikatnya tak ada memiliki apa-apa kebaikan yang sempurna. Kamu tu tidak ada kosong. Semua manusia ini kosong. Tapi yang ni banyak amal, yang ni banyak ilmu dia, semua itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud tak ada seorang pun yang boleh sombong. Kalau orang ni kereta dia pakai kereta besar, yang ni kereta kecil, yang ni baju dia lawa, yang ni baju sekolah, hakikat dia semua orang punya. Jadi orang tu ada 10 orang, ada 10 orang manusia, yang seorang ni baju harga 1,000, seorang ni baju harga 500, ada 100, ada RM10 dia baju dia. Yang seorang ni duit poket yang ada 1,000, yang seorang ni duit poket ada 200 ni. Kita nampak lain kedudukan dia orang ni. Dia ni banyak, tapi dia sama semua dia. Sebab semua tu pinjam. Kedudukan orang ni sama. Duit tusin tak ada. 10 orang ni tusin tak ada duit. Rotor pun tak ada. Tiba-tiba yang seorang ni duit ada 1,000 dia. Kita nampak beza? Tak ada beza pun. Semua tu tak berduit. Tapi ini semua orang beri. Cuma yang ni ada untung dapat 1,000, yang ni dapat 500. Ada beza? Tak ada beza. Semua sama. Semua tak berduit lah. Tapi yang ada duit tu orang beri. Jadi tak boleh yang duit yang ada 1,000 tu dirasa dia besar pada orang yang ada duit 500. Tak, sebab dia pun orang beri. Untung dia dapat 1,000. Kalau 1,000 tu dah dapat berapa orang? Hakikatnya sama. Begitulah manusia nak masuk syurga nanti, hakikatnya sama. Cuma lebih dia
apabila Allah Subhanahu memberikan hidayah maka lebih dia. Maka manusia pun mengucapkan kalimah alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah beri hidayah kepada kami. Orang ni hidayah dia banyak, orang ni hidayah sederhana dan sebagainya. Boleh kita mencemburui. Kita mencemburui orang yang dapat hidayah lebih, boleh. Beruntungnya orang yang dapat hidayah. Sebagaimana kita rasa beruntung orang dapat duit banyak, Tuhan bagi. Beruntungnya orang Taala bagi 1 juta, kita dapat 5,000 ya. Kita rasa cemburu, kita rasa hasad yang mazmumah nama dia. Hasad yang tercelok, sebab kita hasad pada sesuatu yang tidak bernilai. Kalau kita hasad beragama ya dibenarkan. Hasad maksud cemburu kita orang dia tu banyak amal lah lebih daripada kita. Kita mencemburi kebaikan agama ya disarankan agama. Al-Quran semua itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan menyebut alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Kami takkan dapat hidayah. Apa maksud kami takkan dapat hidayah? Wa ma kunna linahtadiya. Kami takkan dapat hidayah. Apa maksud kami takkan hidayah? Bermaksud kami takkan solat banyak dahulu. Kami takkan baca Quran banyak dahulu. Kami tidak akan berakhlak baik dahulu. Laula an hadana. Sekiranya Tuhan tak bagi hidayah, tidak berakhlak kita. Masya-Allah, di dunia dahulu kita punya akhlak yang hebat. Kita menjadi seorang yang pemaaf. Kita menjadi seorang yang sabar. Kita seorang yang redha. Maka semua itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Dan itu syiar di akhirat dan sepatutnya itu juga syiar kita di dunia ini. Kita bertambah taat, bertambah amal kita, tapi yang kita pandang kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hari ni rajin pula nak baca Quran. Contoh dia kan. Maka kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur alhamdulillah ya Allah kau bagi kekuatan baca Quran. Bila kita syukur Tuhan tambah. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Hari ini rajin pula ke masjid, semangat pula. Habis selalu tu leweh apa yang masjid. Hari ini semangat pula apa itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek kita pandang itu hidayah Allah. Syukur capek-capek. Alhamdulillah aku semangat nak masjid. Macam nak bilang kawi ya soal. Kan selalu nak bilang kawi ya semangat. Pergi masjid apa? Saya ni yang pergi masjid kan. Pergi orang kawi pagar kan. Semangat. Bagi itu juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melakukan ketaatan, cepat-cepat syukur pada ketaatan itu. Supaya apa? Supaya Allah Taala tambah. Kan itu janji Allah Taala. Wala in syakartum la azidannakum. Kita kepala kita yang nama dia nikmat ni makan ni. Yang kita kata nikmat ni duit dia. Itu yang kita nak beri kesyukuran kan. Nak beri kesyukuran lah. Apa? Naik pangkat pula. Habis tambah gaji 500. Buat beri kesyukuran. Kita nampak syukur ni benda-benda yang madiyah saja kan. Duit, harta, sehat kita kata. Nak beri kesyukuran lah. Kenapa? Nak sehat lah. Ni yang sehat hati. Hati kita sehat. Ada orang kena kesyukuran, hati sehat. Orang kalau sakit dia beri kesyukuran. Sebulan sakit, sehat-sehat dia sembelih kambing seekor. Habis orang. Sebab dia melihat nikmat itu berbentuk jasadiah dan dia. Ni hati dia sehat. Dulu malih beramal. Alhamdulillah sehat dah. Ada orang kesyukuran sehat hati. Balik ke bawah. Terkejut orang. Malam ni saya dapat beri kesyukuran lah. Allah, alhamdulillah dah sihat. Sakit apa? Sakit apa? Adalah. Allah pun juga sakit apa? Mari sakit payah ikut sakit.
Main saya sakit pada nak saja. Sekarang dah ringan dengan saya buat tu. Tak pernah buat dah orang ni dah. Ni saya buat dah baca kitab itu. Jadi bermaksud bila kita dapat nikmat itu kita syukurlah. Supaya apa? Maksud kita sedar bahawa itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah apa lagi? Kemudian jadilah mulia seorang yang tiada diambil dan tinggal melihara binatang yang tidak juga datang ke tempat kami. Kemudian tiada juga datang engkau kepada suatu tempat orang yang berbuat taat dan berbuat kebajikan. Kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, dia mengatakan bahawa tiada juga engkau datang kepada suatu tempat orang yang berbuat taat. Jadi terkadang kita pergi tempat orang buat taat, kita belum taat lagi. Kita pergi suka pergi tempat orang yang buat taat. Kita mungkin tak kuat amal kita mungkin tak kuat baca Quran. Kita pergi tempat orang yang baca Quran. Kita cuba-cuba. Kita pergi tempat orang yang melakukan kebaikan. Kita pergi Mekah, ke tempat orang baik taat. Maka katanya tiadalah juga datang engkau kepada satu tempat orang yang berbuat taat dan kebajikan, melainkan ada pada leher engkau, batang leher. Bahasa kita baru tak ada batang leher dah. Leher saja. Dulu ada batang leher no. Melainkan ia ada pada batang leher engkau itu rantai daripada nur, rantai daripada cahaya kata. Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Sebab Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari ini tulisan itu, kata-kata itu adalah kata-kata yang datang daripada hati, mata, basirah dia. Sebab tu orang baca kitab Tajul Arus ni, walaupun kita kata ayat-ayat biasa, tapi dia menulis dengan basirah dia. Imam Ibn Sekandari ini dia menulis kitab Tajul Arus dengan mata basirah dia. Sebab tu bila kita membaca dan kita menguraikan kata-kata ulama ini, ada dia punya apa kan, faedah, manfaat dia. Sebab itu ulama menyebut kalau kita nak baca kitab-kitab, walaupun tajuk yang sama, kita baca kitab yang dikarang oleh ulama yang mukhlisin, ulama yang ikhlas dalam penulisan dia. Jadi kita walaupun isi kandungannya sama, cerita tentang ikhlas, cerita tentang iman, tapi kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mukhlisin, yang amilin. Sebab mereka menulis dengan hati mereka, dengan iman mereka. Maka katanya bahawa tiadalah engkau datang kepada satu tempat orang berbuat taat dan kebajikan, melainkan ada pada batang leher engkau itu rantai daripada nur. Ada rantai cahaya. Jadi rantai ini apa maksudnya? Rantai ini untuk rantai ini kalau ada dekat leher itu maksud ada orang yang menarik kita, itu maksudnya. Rantai bila ada di leher kita, bermaksud kita ada seseorang yang memandu kita, bukan kita sendiri tak. Itu maksudnya. Rantai kalau ada dekat leher anjing, apa maksudnya? Anjing itu memang kalau berjalan kiri kanan, betul, tapi dia tak boleh pergi pada tempat yang dia suka. Maka akan ditarik rantai dekat memandu dia. Rantai dekat memandu dia. Anjing ini macam-macam, nak pergi sana, nak pergi kat sampah, nak pergi apa lah, tapi kat leher dia ada rantai. Jadi tuan dia akan bawa satu tempat yang tuan dendam.
Kalau tuan dia jenis tuan yang baik, ke arah kebaikan lah dibawa oleh tuan tadi. Kalau tuan yang membawa ke arah tak baik, maka tak baiklah. Maka rantai dekat leher ni ibarat ada seseorang yang membawa kita. Maka dia kata apabila orang tidaklah seorang itu pergi pada tempat taat dan kebajikan, melainkan ada pada tabahnya rantai. Tapi rantai itu rantai nur, rantai daripada cahaya. Dengan arti kata kita ini akan dipandu oleh rantai daripada nur. Mana boleh menyelamatkan kita lah sikit sebanyak. Boleh menyelamatkan kita sikit sebanyak rantai daripada nur ini. Dan tiada juga pergi engkau kepada tempat berbuat maksiat dan dosa, melainkan ada pada batang lehermu itu rantai yang gelap. Zulmah nama dia. Zulmatun, rantai yang zulmah, rantai yang gelap. Ada juga kat leher dia rantai. Balik-balik ada rantai. Tapi tak nampak. Rantai maknawi. Rantai itu zulmah, bermaksud boleh membawa daripada benda yang tak baik datang. Jadi kalau kita sentiasa pergi tempat-tempat yang baik, walaupun kita tidak mendapat faedah sebagai orang tu, tapi paling tidak kita ada nur pada leher kita. Jadi sebanyak boleh mempengaruhi kebaikan kita, kebaikan pada kita. Dan jika tiada melihat engkau akan dia, dan jika tiada melihat engkau akan dia, orang yang lain melihat dia akan dia. Adakah tiada engkau ketahui bahawa matahari melihat akan dia oleh orang yang ada padanya penglihatan, melainkan orang yang buta. Tiada melihat dia akan dia. Demikianlah rantai yang ada pada batang leher engkau melihat orang yang punya penglihatan yang sempurna. Wallahu a'lam maksud dia. Tapi kata Ibn Iskandari ini orang yang ada mata basirah. Orang yang ada mata basirah, dia nampak cahaya dekat leher orang tu. Jadi kata-kata ni mungkin pelik sikit. Sebab itu dalam kitab tasawuf disebut, dia mengatakan al-arifuna lahum uyunun. Al-arifuna lahum uyunun. Orang yang arif, ahli ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, lahum uyunun, mereka ada mata. Dan dia dikatakan mereka itu melihat sesuatu orang yang tak lihat. Mereka melihat sesuatu orang yang tak lihat. Lebih kurang seperti masalah lama sebut perkataan. Mereka itu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Jadi para aulia ini dia melihat sesuatu yang orang tak nampak. Jadi sebab itu kita kata ahli hikmah. Ahli hikmah bila kita belajar sesuatu pada mereka, maka kita melihat pada kata-katanya. Sebab apa? Sebab mereka ini melihat sesuatu yang orang tak lihat. Mereka nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, maksudnya. Kenapa? Sebab dalam hati mereka itu ada hikmah. Atau dalam hati mereka itu adanya basirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, Nabi kata ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasat mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillah.
Sebab mereka itu melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud hati mereka itu dapat melihat sesuatu yang kita tak nampak. Sebab itu dia kata di sini bahawa akan melihat orang yang tidak nampak. Begitu juga kegelapan. Kegelapan iman mana nampak? Cahaya iman, kegelapan iman, tak nampak dia benda maknawi. Tapi ada orang nampak. Boleh nampak cahaya iman, boleh nampak kegelapan dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pada dia kegelapan dosa. Imam Ahmad bin Hanbal, Allah telah perlihatkan dia kegelapan dosa. Dosa ni gelap. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal dia menghukumkan air musta'mal berbeza dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal bukan air bukan najis. Air musta'mal air yang telah digunakan untuk membasuh anggota wudu. Itu air musta'mal. Air musta'mal ni basuhan pertama wudu. Basuhan kedua tak musta'mal. Jadi wudu kita ni yang fardu ni yang mana? Wudu kita ni yang fardu adalah basuhan pertama. Basuhan pertama tu fardu. Bila kita basuh wudu, basuhan pertama yang kita sempurna begini, inilah yang fardunya. Bila dah sempurna basuhan yang pertama, basuhan yang kedua tu sunat. Jadi basuhan kedua itu kali fardu. Maka air musta'mal adalah air basuhan yang fardu. Itu musta'mal. Adapun air basuhan yang kedua itu bukan musta'mal. Musta'mal itu maksud yang telah digunakan. Jadi air musta'mal adalah air basuhan yang pertama. Kalau kita beli tadah air musta'mal, maka air musta'mal ini tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Sebab itu kalau Allah ambil air sembahyang wudu, tadah dengan besen bawahnya, airnya air mutlak dia bertolak. Tapi dia dah berwudu dekat menitik masuk dekat besen dia. Maka kita air sama yang putih juga ni. Tapi ini air musta'mal, air yang telah digunakan untuk berwudu. Tak boleh kita digunakan untuk taharah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kumpulkan air musta'mal, kumpul sampai 2 kolah, maka air musta'mal bertukar menjadi air mutlak. Sebab dalam mazhab kita, berdasarkan hadis Nabi mengatakan bahawa air kalau sampai 2 kolah, maka tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis kalau masuk nadiran. Nabi menyebut air bila sampai 2 kolah, maka tidak menajiskan air. Kecuali berubah 2 sifat. Ubah rasa, ubah warna, ubah bau. Itu dalam fiqh. Air ini kalau sampai 2 kolah, dia tidak akan menjadi najis. Walaupun masuk cicak, masuk tempat mengocik air koncik ke dalam, tapi dia dah 2 kolah. Dalam 2 kolah, dia tidak boleh menjadi najis. Kecuali berubah 3 sifat. Rasa-rasa masin dah banyak koncik macam sana. Bau-bau hari kena ubah bau. Ada warna kuning lah. Maka dia tak boleh. Di mazhab Syafi'i, air bila sampai 2 kolah, dia terlihat benar. Jadi air musta'mal dalam mazhab Syafi'i, kalau dikumpul sampai 2 kolah, maka air musta'mal itu bertukar jadi air mutlak. Kecuali dalam mazhab Hambali.
Imam Ahmad mengatakan air musta'mal kalau sampai 2 qala itu tidak menjadi air mutlak. Kenapa? Sebab dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal dia melihat najisnya dosa. Itu pendapat dia, ijtihad dia. Imam Hanbal mendapat najis dosa. Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal melihat bila orang berwudu, air wudu itu keluar hitam, berubah jadi hitam. Dia dapat golak. Dengan apa? Sebab itu dalam hadis sebut apa? Dalam hadis sebut apabila seorang itu berwudu, maka gugurlah dosa-dosa yang ada di muka dia. Dosa mata, dosa gugur. Dia berkumur-kumur, maka gugur dosa mengumpat dan sebagainya. Basuh telinga, basuh kaki. Itu dalam hadis. Maka keluar dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala kasyafkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia nampak betul air itu keluar hitam. Maka terus dia ijtihad. Sebab air kalau hitam, 2 qala itu hitam lah. Air kalau dah hitam, air kalau secawan hitam, kalau 10 cawan jadi putih kan dah. Hitam juga. Jadi bila Imam Hanbal kalau air wudu itu keluar hitam, 2 qala itu bukan hitam, najis bagi dia. Maka dia hukum air musta'mal dikumpulkan sampai 2 qala, dia tidak jadi air mutlak. Maksud Allah Subhanahu wa taala berikan mata basirah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bagi ahli mata basirah, dia melihat cahaya-cahaya nur pada seseorang, dan dia melihat cahaya kegelapan pada diri seseorang. Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, tak salah, Sayyidina Utsman adalah jadi satu ketika ada seorang tadi ketika nak sampai ke tempat Sayyidina Utsman, dia telah melihat aurat wanita. Dia telah melihat wanita pada jalan dia. Bila sampai, maka Sayyidina Utsman mengatakan, aku nampak kesan-kesan zina di mata engkau. Sebab Nabi kata mata itu berzina, telinga itu berzina, apa lagi? Mulut itu berzina, sesuatu yang bawa ke perzinaan, maka disebut jalan-jalan perzinaan. Jadi Sayyidina Umar kata, aku tanda-tanda berzina di matamu. Jadi Sayyidina Umar tahu orang tu boleh bau lapis tengok perempuan, maka terkejut orang tadi. Maka dia tanya, adakah wahyu turun selepas Rasulullah wafat? Jadi apakah Jibril AS turun bagi tahu? Sedangkan tak, bukan ada wahyu, tapi yang ada firasatul mu'min, yang ada firasat katanya. Tidak ada wahyu selepas Nabi SAW. Tapi macam mana Sayyidina Utsman boleh tahu pula? Firasat katanya. Maka dia membaca hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat mu'min sebab dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ibnu Al-Asqalani, masya-Allah, punya basirah, maka dia mengungkapkan kata-kata tersebut. Syahadan, tiadalah kaedah bahawa membaca engkau akan dia ilmu itu. Kita sampai berapa poin? Sampai ke 8. Tahu duduk sini Sikit-sikit. Syahadat, tiadalah faedah bahawa membaca engkau akan ilmu itu, dan hanyalah faedah ilmu itu bahawa engkau berbuat amal dengan dia. Misalnya seperti seseorang sultan membuat suatu surat kepada seorang wakilnya, maka tiadalah faedah surat itu bahawa membaca wakil itu akan dia sahaja, dan hanya saja faedah surat itu
mempertahankan hukum suruhan sultan tersebut. Dia macam itulah. Jadi ilmu itu bukan sekadar dibaca, tapi ilmu itu adalah hendaklah diamalkan. Ada sikit. Yang tadi saya baca yang Arabnya. Itu anak saja. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.